TV Channel. Apa Datuk Seri Anwar dia tahu perkara yang berlaku kepada Dr. Zahid Hamidi. Yang pertama, ketika Pakatan Harapan berkuasa 22 bulan, Tun Mahathir Perdana Menteri, Maya Aidin Menteri KDN. Tun Mahathir mengusulkan ke dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan, Presidential Council PHIS, untuk mengharamkan UMNO menggunakan kuasa kerajaan. Usul yang dibawa Tun Mahathir ini gagal dilaksanakan kerana keberanian Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat tersebut yang tidak bersetuju, malah tegas, siap tepuk meja nak kata, tidak benarkan Tun Mahathir mengharamkan UMNO. Itu antara punca lah, kan? Mereka tidak mengizinkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi PM yang ke-8. Tindakan Datuk Seri Anwar ni menyebabkan kemarahan yang luar biasa kepada Mahathir. Dia Mahathir ni orang yang tak pernah berputus asa. Kalau bab-bab nak khianat orang, nak perkena orang, nak penanya orang, dia tak pernah berputus asa. Jadi Dr. Mahathir melaksanakan plan B, iaitu mendesak Dr. Zahid Hamidi membubarkan UMNO menggunakan kuasa dan jawatan presiden yang disandang oleh Dr. Zahid Hamidi. Tapi Dr. Mahathir lupa yang Dr. Zahid Hamidi pun dari dulu lagi orang kenalinya sebagai orang setia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah di era Tun Mahathir menganiaya Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan mecat Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada Parti UMNO, memecat beliau sebagai timbalan Perdana Menteri pada waktu itu. Dr. Zahid Hamidi menunjukkan kesetiaan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan bertindak menentang Tun Mahathir pada waktu itu. Malah beliau pernah digantung jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Dan juga beliau lah satu-satu Ketua Pemuda yang tidak diangkat atau diamanahkan dengan apa-apa jawatan. Itu contoh dia. Mana Dr. Zahid Hamidi enggan membubarkan UMNO. Tun Mahathir tahu selagi Dr. Zahid Hamidi kekal sebagai Presiden UMNO, selagi itulah Tun Mahathir tak mampu untuk mengharamkan UMNO atau membubarkan UMNO dari dalam. Lepas tu gerakan-gerakan pro bunga, melaksanakan berbagai-bagai misi terancang, konspirasi sulit, tertutup dan terbuka untuk mendesak Dr. Zahid Hamidi melepaskan jawatan presiden. Tapi mereka tidak berjaya. Hinggalah ke hari ini, sebelum tertubuhnya unity government, ejen bunga mengeluarkan kenyataan terbuka, cuba membuat provokasi, mengelewukan akar umbi dan menjadikan kekalahan pilihan raya ke-15 sebagai tajuk utama untuk mendesak Dr. Zahid Hamidi melepaskan jawatan presiden. Malah caretaker Prime Minister Ismail Sabri juga mengeluarkan kenyataan yang terbuka mendesak Dr. Zahid Hamidi melepaskan jawatan. Tapi alhamdulillah, atas dokongan akar umbi, atas dokongan kepimpinan, mereka gagal untuk menjatuhkan Dr. Zahid Hamidi. Dan hari ini tuan tahulah siapa yang tak dapat tu. Yang top-top tu tak dapat jawatan tu, geng-geng tu lah. Tuan-tuan, dia cerita yang sebenar, tuan-tuan. Sebab tu kita kata, kita jangan jadi hipokrit. Kalau kita nak percaya segala pendakwaan terpilih terhadap Dr. Zahid Hamidi, kita kata kita ni penyokong UMNO, kita kata kita ni ahli UMNO, tapi kita tidak bersetuju. Kita menentang presiden kita diangkat sebagai timbalan Perdana Menteri. Bermakna kita sudah menjadi bersatu. Hati perut kita dah jadi bunga. Ini sebaiknya kita menyertai bunga, itu lebih baik. Sebab orang-orang bunga tidak pernah mempertikaikan Mahathir Yassin dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Orang-orang bunga tidak pernah pun menentang Mahathir Yassin. Jadi kenapa segelintir di kalangan kita yang nak pertikaikan pelantikan Dr. Zahid Hamidi? Kalau kita pertikaikan, maknanya apa? Maknanya kita dah tak ada lagi kepercayaan
kita dah tak ada lagi kesetiaan kepada perjuangan UMNO. Kan? Kita dah terpedaya, kita dah jadi sebahagian dari bersatu, mungkin dalam sedar ataupun dalam tak sedar. Contoh macam Anwar Musa, dia tak sedar sebelum ni. Sepanjang jadi menteri wilayah, menteri communication, dia lupa. Dia membuat penentangan yang cukup hebat untuk menjatuhkan presiden. Tapi hari ini dia pun dah jadi Ultraman, U-turn, menyokong Dr. Zahid Hamidi sebagai timbalan menteri. Biasalah tuan-tuan. Dan kan kalau kita buat kronologi, kita buat bedah siasat, bagaimana Anwar Musa boleh jadi menteri wilayah, menteri communication, juga atas pengorbanan dan pertolongan Dr. Zahid Hamidi. Sebab apa? Sebab pada pemilihan 2018, Tan Sri Anwar Musa tumbang kepada Tok Mat Asad. Tan Sri Anwar Musa kalah jawatan timbalan Presiden UMNO. Maknanya dia cuma jadi ketua bahagian saja. Jawatan dalam parti di peringkat pusat tak ada. Tapi Dr. Zahid Hamidi ini orang yang sayang kepada anak-anak buah dia. Dia bagi peluang kedua kepada Anwar Musa untuk dilantik sebagai SUA UMNO. Atas jawatan SUA UMNO itulah sebenarnya Anwar Musa dipilih sebagai menteri wilayah. Sebab itu Datuk Seri Zahid Hamidi mengangkat lagi darjat Anwar Musa dengan mengamanahkan jawatan SUA Barisan Nasional. Nampak? Sebab itu jugalah dia boleh jadi menteri komunikasi. Tapi Anwar Musa ni dia lupa. Ibarat kita melepaskan kucing yang tersepit. Dia lupa segala pertolongan, jasa dan pengorbanan presiden. Malah ketika dia berjawatan besar dalam kerajaan, dia sentiasa menentang presiden. Malah bersaksi kepada perjanjian sulit Ismail Sabri dan Mahidin Yassin. Malah sebelum tertubuh kerajaan Unity, Anwar Musa begitu hebat melakukan siri-siri penerangan, begitu hebat menunjukkan kesetiaannya kepada Mahidin Yassin. Malah membuka rahsia dalam bilik tidur Mahidin Yassin, yang beliau pergi minta berjuta-juta duit daripada Mahidin Yassin. Dan Mahidin Yassin bagi berjuta wang kepada Anwar Musa. Dia buka api rahsia. Bila misi dia gagal untuk menghalang penubuhan kerajaan perpaduan, jadi dia telah berubah, tuan-tuan. Tiba-tiba dia adalah orang yang paling setia kepada Presiden UMNO. Dia adalah orang yang paling banyak muji Presiden UMNO. Mungkin kot dia sudah insaf, ataupun mungkin dia ada agenda yang sulit. Tapi saya percaya Presiden takkan percaya lagi kepada dia. Sebab kumpulan ni sebenarnya menunggu masa. Jadi kita kena pastikan semua ruang-ruang yang ada ditutup dengan rapat. Tutup semua pintu-pintu. Jangan buka pintu. Sebab apa? Kalau kita alpa, kita leka, kumpulan ini akan menjatuhkan kita. Ingat tu. Sebab di belakang mereka ada 73 kerusi parlimen. Di belakang mereka ni. Jadi akan berlaku pemilihan UMNO. Masa pemilihan itu kita akan undi yang bakal terpilih sebagai perwakilan. Kita pastikan pangkah calon bukan dari kalangan ejen bunga. Pelantikan Dr. Zahid Hamidi sebagai TPM juga akan menstabilkan UMNO. Malah melemahkan usaha-usaha ejen-ejen bersatu untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan dan mengheret UMNO Barisan Nasional menyertai kerajaan backdoor. Itu lebih kurang penerangan saya. Dan Anwar Musa, kita fikir bila nama tak dicalonkan, dia menunjukkan jiwa besar pada waktu itu. Saya fikir dia sudah kembali ke pangkal perjuangan. Rupa-rupanya ada udang balik mi. Bila kita dapat 30 kursi, dialah antara orang yang paling lantang untuk menjatuhkan presiden.
Malah ada berbagai-bagai gerakan-gerakan, himpunan-himpunan di PWTC melaungkan undur presiden. Malah ada juga gerakan yang diketuai Anwar Musa Tajur Rahman yang buat sidang media untuk mendesak Dr. Zahid Hamidi berundur. Tapi mereka-mereka ni sudah dikenal pasti. Jadi hari ni mereka dah, orang kata, dah tak ada kekuatan. Tapi janganlah kita anggap mereka dah kembali ke pangkal jalan. Mereka cuma tak ada kekuatan sekarang ni. Mereka menunggu masa kita lemah. Jadi kita kena sentiasa kuat lah. Kita kena sentiasa bersedia. Kalau ikut kata falsafah Sun Tzu, pemimpin jangan nekat. Kalau pemimpin tu nekat, nanti terbunuh, pasukan juga terbunuh. Yang pertama. Yang kedua, Sun Tzu kata, pemimpin jangan pengecut. Kalau pemimpin pengecut, nanti ditawan musuh, pasukan juga akan ditawan musuh. Yang ketiga, dia kata, pemimpin jangan mudah marah. Pemimpin mudah marah, nanti diprovokasi musuh. Mudah diprovokasi musuh. Yang keempat, masuk bang. Dua bang. Yang keempat, pemimpin jangan gila hormat. Pemimpin gila hormat, nanti jatuh dan mati terhina. Yang kelima, ini paling penting. Ini Sun Tzu kata. Yang kelima, pemimpin jangan mudah percaya, jangan mudah berbelas kasihan kepada musuh. Kalau kita mudah percaya dan belas kasihan kepada musuh, nanti terjebak, sesal kemudian akan kembali zaman 17 bulan. Di kepada pemimpin-pemimpin kita, work smart, be careful, pastikan jarum bersatu, tidak menguasai parti kita lagi. InsyaAllah. Okey tuan. AB Channel.